Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan di alam maya. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Kopel Darus? Anda orang pertama yang muncul pada malam ini. Saudara Muhammad Ridwan, Waalaikumsalam. Saudara Fu Wee, how are you Fu? Saudara Bang Di, apa khabar Bang Di? Semoga sihat Bang Di. Saudara Syarul Ikhwan, Saudara Mazin Saleh, Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam Saudara Mustafa. Saudara Mak Rashidi Abdul Aziz, khabar baik Saudara Mak Rashidi. Apa khabar saudara? Saudara Roni Awang Kecil, Awang Kecil Roni Awang Kecil, ini adik Eman ke? Saudara Zamri LC, Saudara Arif Said, salam 17 Muharram. Salam kemerdekaan, ini bulan kemerdekaan. Saudara Wan Safi, Saudara Zack, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Joseph Ji Hin Fuk. Hi Joseph, hope everything okay. Saudara Nur Azlina, Saudara Kama Awang, lama tak dengar saudara. Mei Rok, mungkin saudara Kama ni hadir tetap malam tapi di ujung-ujung namanya keluar. Jadi tak nampak saya santuni. Saudara Mirox, Saudara Joka, Saudara Hafizi, Saudara Romzi, Tok Di, Rosdi Rasani, Saudara Sarbani Sibu dan Mijek serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya akan santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi laporan kedudukan COVID. Hari ini keadaannya bukanlah menyenangkan. Kita berada dalam bulan kemerdekaan. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Saudara, hari ini Selasa 24 Ogos. Tinggal 6 hari je lagi. Saudara. Namun, virus corona terus mengamuk dan terus memperlihatkan penguasaannya untuk menawan kita, untuk memusnahkan warga bangsa kita, saudara. Kerana hari ini, jumlah mereka yang dijangkiti virus corona terus meningkat. Semalam meningkat daripada 17,672 kepada 20,833. Dan hari ini, dia meningkat lagi 22,642. Menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh COVID-19 ini adalah 1,616,244 orang. Dan mengundang kematian untuk hari ini saja sejumlah 265 warga kita yang tewas kesan jangkitan virus corona. Jumlah kematian keseluruhan sudah pun mencecah kepada 14,818. Kalau besok 215,000 lah jawabnya. Tapi hari ini jumlah terkumpul sudah 14,818. Bagaimanapun syukur di Perlis Pak Nazil ada kurang sikit. Semalam 74, hari ini 44. Tetapi di Kedah, cek awak lagu tu. Daripada 1,772 semalam meningkat, daripada 1,600 dia naik kepada 1,777. Hari ini di Kedah 2,279. Dan di Pulau Pinang bagaimanapun alhamdulillah susut, tak banyak mana pun. Sebab semalam 2,054, hari ini 1,427. Masih ribuan. Begitu juga warga di Perak, Yop. Apa hai mi kema? Koma ni macam mana ni? Macam manalah kau duduk merayap ke? Teman pun tak tahulah. Semalam 1,242. Hari ini naik lagi 1,390. Ini di negeri Perak. Teman risau. Ramai adik-beradik teman di Perak tu. Di Selangor juga ada peningkatan yang begitu ketara. Sebab semalam 4,645. Tapi hari ini 6,325. Macam mana Saudara Azian Yusof? 25 hari ini Datuk. Ini 24 ke 25? 25 hari ni. Saya pun tak dapat saya tengok 25. Kalau 25 tinggal lagi 5 hari ya saudara. Terima kasih. Ya, hari ni hari Rabu 25 Ogos. Hari ni sebab saya lupa nak memperbetulkan. Kadang-kadang dah tua-tua begini. Terima kasihlah saudara kerana memperbetulkan. Hari ni 25, tinggal lagi 4-5 hari je lagi. Terima kasih saudara. Begitulah sepatutnya kita bila saya tersilap apa semua tolong perbetulkan. Salam Hari Kemerdekaan ya saudara Zainuddin. Dan di Selangor 6,325, tetapi di wilayah persekutuan 1,128. Artinya jumlah di Lembah Kelang ni masih lagi 7,000
700 jumlah keseluruhannya, saudara. Untuk hari ini saja jangkitannya di Lembah Kelang. Sudah kalau dicampur dua-dua kawasan itu, wilayah Persekutuan dengan Selangor, masuk hari ini adalah 739,000. Dekat sejuta, saudara, warga Lembah Kelang, kota metropolitan yang dijangkiti oleh virus corona. Tak nampak bayang-bayang ada penurunannya, saudara. Di Putrajaya, alhamdulillah susut sedikit daripada 7 kepada 21. Di Negeri Sembilan juga alhamdulillah penurunan begitu ketara. 4 hari dulu 508, disusut 478, semalam 351, hari ini di Negeri Sembilan 269. Begitu juga di Melaka, semalam takut juga kita tengok sebab daripada 363 dia naik 396, tapi hari ini susut pada 342. Tetapi di Johor, saudara, masih lagi tren meningkat. Dia daripada 1367, semalam 1743, dan hari ini meningkat 1832. Jadi warga Johor sentiasalah berhati-hati dan jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan. Ni keadaan tidak menentu ni. Saya seriau tengok di Johor. Teman ada juga anak teman duduk Johor Bahru tu. Ini di Pahang nampak gayanya susut tapi naik tapi satu nombor. Semalam 521, hari ini 522. Virus corona melawak di Pahang. Di Terengganu, saudara, nampak gayanya bukanlah satu benda yang baik. Sebab dia begitu ketara peningkatannya. Gelombang di Terengganu itu 2 hari lepas 534, semalam 383, tapi hari ini melonjak 744. Jadi warga Terengganu sentiasa menjaga kebersihan diri, penjarakan sosial. Pastikanlah, rawatlah keluarga saudara. Kalau boleh tak payah keluar, jangan keluar rumah lah kalau tidak ada keperluannya. Di Kelantan juga meningkat. Semalam 1422, hari ini 1424. Ini di Kelantan tidak ada pengurangan, masih lagi dalam suasana yang mengerikan kita. Sebab satu ketika dulu Kelantan begitu tinggi mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah walaupun susut tetapi masih 3,000, saudara. Semalam 3,376. Hari ini 3,224. Puan Rosenin Korengot, jaga kebersihan saudara, jaga keluarga saudara. Di Sabah begitu tinggi hari ini. Begitu juga di Labuan, tetapi Labuan masih ketara. Semalam 4, hari ini 4. Dan di Sarawak 1,667. Peningkatan daripada 1,543 semalam. Jadi di Sarawak, di Sabah, di Kedah, pastikan, di Johor. Jadi 4 negeri ini pastikan anda menjaga kebersihan diri, menjaga penjarakan sosial bersamalah kita untuk memastikan jangkitan virus corona ini dapat segera kita tuntaskan, saudara. Dan kalau tengok hari ini 25 Ogos, jumlah jangkitan 22,642. Artinya untuk bulan Ogos, belum lagi sampai 31 Ogos, saudara, sudah 502,972 untuk bulan Ogos. 500,000 lebih warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sedangkan bulan lalu 361,000. Ini perlulah diusahakan supaya warga tidak sentiasa dirundung ketakutan dan kengerian tentang virus corona ini. Baik, saudara, kita pergi sekejap tentang tazkirah yang singkat, tak panjang mana pun, saudara. Jadi mengikut baginda Rasulullah, pemimpin yang Allah tutup rahmat dan bantuan. Ini pemimpin yang Allah tutup bantuan ataupun rahmatnya. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang Muslim sebagai pemimpin, tetapi ia menutup dirinya dari melayani keperluan orang yang dipimpinnya dan berada dalam kefakiran, nescaya Allah akan menutup diri darinya untuk tidak melayan segala keperluan untuknya. Ini adalah hadis daripada Sunan Abu Daud, hadis yang ke-2559. Statusnya adalah hadis sahih. Pengajarannya, saudara, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlulah memiliki sikap amanah dan adil menunaikan kewajipan mereka yang berada orang-orang yang di bawah pimpinannya. Jadi
Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka yang berada di bawahnya dan membantu setiap kesusahan yang dialami oleh orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, nescaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluannya dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Ini teguran, sepatutnya pemimpin harus melihat. Pemimpin ini bagaimana saya katakan, bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya pemimpin negeri, malah pemimpin masyarakat, pemimpin syarikat, juga pemimpin dalam keluarga. Jadi sebagai pemimpin di mana sahaja peringkat kepimimpinannya, haruslah berusaha untuk memenuhi keperluan mereka yang berada di bawahnya. Pemimpin yang dilantik, yang dipilih oleh Allah SWT, mesti bersedia menjadi qadam kepada rakyat. Dia bukan nak jadi I'm the king, mesti jadi qadam. Bekerja untuk rakyat, bukan rakyat pula yang terpaksa menjadi qadam kepada pemimpin. Sebab itulah jadilah pemimpin yang berintegriti, sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawahnya. Ingat saudara, negara kita pasti ada rahmah dan ummah sejahtera bila kita mengamalkan setiap anjuran yang sarankan oleh baginda Rasulullah. Ingat saudara ya. Untuk mutiara kata kita hari ini, kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Saudara Hibil, katanya, orang yang hanya tahu tentang prinsip yang benar, tapi tidak boleh disamakan dengan orang yang mencipta prinsip itu. Jadi kita ni tahu tentang prinsip itu benar, tetapi kalau kita tak mencipta prinsip kebenaran itu, maka kita tak ada apa-apa. Ini culipan daripada kata-kata hikmat Konghucu. Ini seorang ahli fikir dari negara China. Orang yang hanya tahu tentang prinsip yang benar tidak boleh disamakan dengan orang yang mencintai prinsip itu. Terima kasih saudara Ibil. Semoga kita memperolehi sedikit pengetahuan dan dapat juga rahmat daripada culipan kata-kata hikmat itu. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Ini saya harus beri peringatan supaya pimpinan negara tahu. Dan kepada teman-teman yang berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja, saya mengharapkan agar tuntutan anda dipenuhi. Tak apalah saudara, tak dapat banyak mana pun, dapat sedikit pun sedikit lah. InsyaAllah UMNO akan terus memperjuangkan tuntutan kita tidak kurang daripada RM10,000 secara one off. Kalau dah dapat RM1,000 ke RM2,000, tolak daripada RM10,000 tu mesti bagi one off, sebab nak memulakan kehidupan bukan mudah saudara. Begitu juga pihak bank harus memikirkan, menimbangkan untuk memberi moratorium kepada peminjam. Bagaimanapun sekarang ni kedudukan Menteri Kewangan tak ada lagi. Jadi kita tak tahu lagi dasar yang akan dibawa oleh Perdana Menteri yang baru. Saudara ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah memilih antah di lesung padi. Ini bukan senang saudara. Kita nak memilih antah yang berada dalam lesung padi. Lesung padi ini dulu-dulu apabila orang ini daripada padi nak dijadikan beras, ditumbuk dalam lesung padi. Jadi dalam lesung padi itu tentulah ada antahnya, ada berasnya, dan bukan kerja yang mudah saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan tentang memilih antah di lesung padi, kita santuni apa kata pantun Pak Nazil. Indah pantunnya. Kata Pak Nazil, ke kampung Abi beli peria, sama kelapa, keretanya syarat. Pemimpin melobi laba di dunia, sengaja melupa laba di akhirat. Jadi kalau pemimpin yang melobi untuk mencari kekayaan di dunia, mereka lupa pada tuntutan akhirat. Akhirnya mereka terjebak dalam kefasikan. Ini yang kita khawatiri saudara. Kata Pak Nazir lagi, ipar lamai berbuka puasa. Ipar lamai ni saudara mara begitulah. Jadi ipar lamai kata tambah untuk ramai orang. Sebab saya suka pantun Pak Nazir ni, bahasanya indah. Ipar lamai berbuka puasa, makan kebab bersama Umi. Hipokrit ramai di anjung kuasa, jadi penyebab runtuhnya ekonomi. Saudara, kerana mereka banyak yang hipokrasi di anjung kuasa, akhirnya ekonomi negara kita runtuh. Jadi ini satu teguran yang perlu kita hayati. Terima kasih Pak Nazil memberi teguran yang cukup sinis dan cukup baik.
Baik, saudara, saya perlu memberi peringatan lagi, saudara. Sebelum saya mulakan pencerahan ini, kepada mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun mana-mana channel pun, anda harus bertanggungjawab atas setiap curipan. Sebab saya lihat ada 3-4 lagi apa yang saya nyatakan, mereka potong pendek-pendek. Sepatutnya dari awal sampai habis barulah tahu maksudnya. Kalau sekat-sekat begitu, lain boleh menjadikan maksud lari daripada maksud sebenarnya. Jadi sebab itu saya katakan anda bertanggungjawab atas setiap suntingan anda, dan saya tidak mampu untuk melihat ataupun menyunting ataupun menyekat anda. Kita dalam dunia tanpa sebadan, anda bebas untuk melakukannya, bebas bersuara. Tapi berhati-hati saudara, kerana anda bertanggungjawab atas setiap suntingan. Ini adalah laman pencerahan politik dan berdasarkan kepada pengamatan saya, pengetahuan saya, serta apa-apa berita yang tersiar sama ada di laman sosial, kadang-kadang gosip politik. Gosip politik pun saya jadikan juga sebagai isu yang boleh kita bincangkan bersama, dan daripada media arus perdana. Ya, Saudara Bakar Radhi, Saudara Abdul Halim Makno, Saudara Saleh, Saudara Pahlawan Pasir Panjang, dan Dami Siuman. Ini teman-teman kita yang baru masuk melalui Instagram. Jadi kalau saudara melihat tontonan kita dalam Facebook ni ada gangguan, tapi sekarang ni sejak seminggu ni nampak gaya alhamdulillah tak ada gangguan sangat ya saudara. Boleh buka ke Instagram, sebab saya wujudkan juga Instagram untuk memudahkan anda semua ya saudara. Dan perlu ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju bila saya memberi pencerahan ini. Kalau saudara bersetuju, okey. Kalau tak bersetuju, nyatakan pandangan anda, tapi bukan dengan maki hamun. Jangan menghina, jangan sekali menghina. Saya orang yang agak warga emas, bila saya kata orang tua ni tak kerja lain dan sebagainya, terasa juga hati tu. Tetapi bagi saya ini tidak menghalang saya untuk terus memberi pencerahan. Dan saya tidak dibayar oleh sesiapa pun. Jangan ingat bahawa saya ini dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Tidak. Apa yang saya nyatakan adalah kebenaran berdasarkan kepada pengalaman dan pengamatan saya. Bukan kata pula saya buat U-turn dan sebagainya. Saya tidak akan lari. Daripada asasnya saya akan memperjuangkan dari rakyat untuk rakyat. Saya adalah warga UMNO. Jadi bagi mereka yang tak seronok melihat peralihan kuasa ini, tentulah mereka menyerang saya. Seranglah. Sebab saya bukan ada kuasa pun untuk menentukan mereka yang berada di anjung kuasa. Itu semua adalah kehendak takdir satu. Terimalah hakikat. Yang kedua, dah nak buat macam mana? Kita dah tegur, tak mau dengar. Jadi kita balonlah saudara ya. Dan gunalah bahasa yang baik-baik. Sebab teman-teman kita, saudara kita dan perantau-perantau kita yang berada di luar negara, mereka mendengar. Jangan kecilkan hati mereka dengan menggunakan bahasa yang tidak baik. Saudara, terima kasih. Jadi saya melihat, biasalah saya akan santuni dulu titah ucapan raja. Sebab saya ni berdasarkan pada pengalaman sebagai seorang jurnalis, kita mengutamakan tuanku dulu. Saya agak tertarik dengan titah ucapan Duli Yang Mulia Sultan Perak, Raja Teman, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, waktu merasmikan Dewan Undangan Negeri Perak. Baginda mengungkapkan kenyataan bahawa prinsip keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada mereka yang pakar dalam bidangnya. Itu lontaran fikiran Duli Yang Mulia Sultan Perak. Jadi baginda merasakan bahawa ahli falsafah Islam Ibnu Khaldun dalam mukadimah yang dihasilkan, kata baginda, 800 tahun dahulu, mengaitkan bahawa bencana dengan perubahan sosial yang membentuk 5 frasa. Jadi baginda Sultan Perak ni baginda begitu prihatin dan cukup berilmu. Kata baginda, fasa pertama adalah suatu kaum yang bersandarkan kepada semangat asabiah, bergerak membentuk identiti politik. Kemudian fasa kedua, bermulanya perluasan kuasa, pengaruh dan wilayah. Fasa ketiga, kerajaan melalui zaman kemewahan dan kesenangan hasil pemerintah sebelumnya. Itulah ancaman kepada perubahan kita hari ini. Sentimen asabiah. Dan kita faham, kata baginda, sejak minggu lalu Istana Perak diserang dengan pelbagai andaian. Hatta seakan kita faham ada tentangan dari kayangan katanya. Jadi inilah halangan kepada islah.
dan perubahan. Mungkin dia kata kita memperakui secara bahawa banyak pihak yang tidak senang dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh istana. Sebab istana mahu melihat kepentingan rakyat diutamakan. Bagi kita nak berharap dari mana? Nak mengharap pada pemimpin yang penuh dengan kebobrokan, pemimpin yang mengutamakan diri mereka. Tentulah kita mengharapkan santunan daripada Duli Yang Maha Mulia, Baginda Tuanku, payung kita, baginda memerintah, dikirimkan oleh Allah SWT sebagai pemerintah kita. Kita kena terima dan kita kena lihat kejujuran dan keikhlasan baginda untuk melihat rakyatnya sentiasa dalam keadaan bahagia. Jadi kita tidak berada dalam kepompong asabiah. Saudara. Jadi begitu juga semasa berlangsungnya istiadat pelantikan ahli Dewan Negeri Kota Tampan sebagai Menteri Besar. Baginda telah menzahirkan agar kerajaan baginda merintis jalan meminimalkan perselisihan politik. Semata-mata adalah demi kepentingan rakyat. Kerana bila waktu pembentukan kerajaan negeri Perak ini ada campuran, ada sokongan daripada parti yang berbeza ideologi, terutama daripada parti PKR, daripada Keadilan, daripada Amanah dan juga parti DAP. Jadi baginda mahu Perak merintis jalan ke arah mencari perdamaian demi untuk rakyat. Jadi dalam keadaan begini, alhamdulillah Perak ditadbir dengan begitu baik, dan saya yakin Datuk Syarani sentiasa mendapat dorongan dan mendapat tunjuk ajar daripada baginda tuanku. Ampun tuanku, Patik sebagai warga Perak sentiasa menjunjung kasih yang teramat tinggi ke bawah Duli Yang Mulia tuanku, agar tuanku kekal bersemayam di istana Perak. Payungilah warga Perak, walaupun sekarang ni tuanku banyak sangat COVID-19 ini, tapi kita yakin bahawa dengan kepimpinan tuanku Perak akan terus maju. Begitu juga saya agak tertarik dengan culipan daripada kenyataan Tuan Yang Utama Governor yang di-Pertua Kerajaan Negeri Melaka, iaitu Tun Muhammad Ali Rastam. Katanya bahawa kita hari ini sebenarnya adalah meminjam hasil kehidupan yang mewah sebegitu daripada pimpinan terdahulu. Begitu bijak cara Tun Ali menyusun kata-kata. Ya, beliau merupakan bekas pimpinan dalam UMNO, pemimpin rakyat, bekas Ketua Menteri Melaka. Jadi beliau faham. Sebab itu waktu beliau menjadi Ketua Menteri dulu, Melaka dipacu dengan baik. Dan sekarang sebagai Tuan Yang Utama Gubernur Melaka, tentulah Melaka akan lebih baik lagi. Saya yakin. Dan menurut Tun Ali Rastam, dia kata bahawa kita hari ini meminjam daripada hasil, dan kita sebenarnya bukan meminjam saja, kita menuai hasil kehidupan yang agak mewah daripada perjuangan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Dan beliau mengingatkan pada kita semua bahawa kita juga meminjam daripada generasi akan datang. Jadi segala kemewahan yang ada pada ini sebenarnya milik generasi akan datang. Sebab itu kita harus menentang kalau mereka nak keluarkan duit daripada tabung kumpulan kewangan masa depan negara ini, kita harus tentang ini adalah duit untuk anak cucu kita akan datang. Jadi dalam satu perkembangan yang lain, yang Tuan Negeri Melaka, Tuan Ismail berkata dia yakin bahawa kerajaan mampu untuk menangani wabak virus corona. Beliau yakin sebab beliau juga bekas Ketua Menteri. Jadi pengalaman pimpinan, termasuklah dia kata daripada Yang Amat Perdana Menteri. Sebab beliau juga adalah ketua dalam isu tentang COVID-19 dan sebagainya. Dan bagaimanapun dia kata kerajaan stabil kerajaan menurut daripada Tun Ali adalah tunjang kepada kemakmuran negeri dan negara. Terutama apabila kita berhadapan dengan COVID-19. Setara itu pimpinan di atas. Ini tentang hidup kita rakyat. Saya agak gusar kerana menurut Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMMM, bahawa kajian yang dilakukan sejumlah 90%, bukan 10% saudara, bukan 9% saudara, 90% usahawan Bumiputera, termasuk yang melaksanakan perusahaan kecil dan sederhana PKS, kini berhadapan dengan risiko untuk menjadi seorang yang muflis disebabkan oleh pelbagai sekatan akibat daripada COVID-19
sejak awal tahun lalu. Inilah hasilnya sekarang ni yang terpaksa ditanggung oleh kita semua. Bahawa 90% daripada usahawan-usahawan Bumiputera sedang berhadapan bahawa mereka akan dimufuliskan oleh pihak bank. Jadi sebagai Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Tan Sri Abdul Halim Husin berkata, semua usahawan terbabit adalah terjejas stroke, sehingga ada yang sudah pun mengalami kehilangan sumber pendapatan. Oleh itu, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia mengharap agar kerajaan bolehlah mempertimbangkan untuk meluaskan bantuan fizikal, kerana realitinya semua usahawan kini berdepan dengan tempoh yang teramat sukar. Ini yang selalu saya lontarkan setiap Sabah malam. Pimpinan kerajaan, apabila kita selesai COVID dan sebagainya, nak membuka balik aktiviti ekonomi ini, perlu memikirkan bantuan untuk membantu usahawan yang kecil dan sederhana ini. Mereka terjejah begitu teruk. Jangan kita fikirkan soal tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar mereka waktu dalam COVID pun masih lagi buat operasi. Usahawan kita ni tertutup habis, dan hari ini ramai kawan-kawan saya yang mengeluh, dan mereka sudah pun berada berhampiran untuk menjadi seorang yang muflis, yang akan dibankruptkan oleh pihak bank. Jadi sebab itulah kata Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, bantuan diperlukan bagi mengembangkan semula perniagaan. Dan kalau ini dikembangkan, tentulah ekonomi negara juga akan turut berkembang. Jadi antara bantuan yang dicadangkan, dia kata, adalah moratorium 3.0 dan pembaharuan sesuai dengan Akta Insolvensi 1967. Jadi perlu dikaji balik. Akta Insolvensi, Akta 360 perlu dikaji. Apakah mereka yang terjebak ini akan terus dimufiliskan ataupun ada cara lain untuk menyelamatkan mereka. Apabila mereka jadi muflis, maka gelap masa depan. Sebenarnya, saudara, dalam banyak-banyak negara, tujuan, ini saya beri pencerahan, tujuan diwujudkan Akta Bankruptcy ini adalah supaya mereka yang berniaga, yang meminjam dari bank, tidak lagi berpeluang untuk meminjam. Ertinya mereka tidak terus tenggelam dalam lubuk yang lebih dalam lagi. Jadi bila dah kena bankrupt, berhenti. Kemudian disusun balik aktiviti ekonomi macam mana nak diperbaiki. Jadi ertinya tak boleh pinjam dah. Itu sebenar-benarnya. Tapi bukanlah untuk penalize atau untuk menghukum untuk orang. Sebab kalau zaman penjajah dulu, kalau seorang yang diisiarkan muflis, dia tak boleh pakai kasut. Dia boleh pakai slipper saja. Itu zaman pasca kemerdekaan dan zaman British. Kalau dah kena muflis, once you are bankruptcy, nak duduk makan di hotel pun tak boleh. Dulu, kemudian dipindah lagi. Akhirnya, bolehlah nak pakai kasut ke, tapi tidak boleh meminjam. Tujuannya adalah untuk menyekat supaya anda tidak terus meminjam sebab dah tak ada upaya nak membayar. Dan perlu itu Akta 360 ini rasanya perlu dipindah. Dan kerajaan juga harus memikirkan bantuan sekadar RM100,000 pada setiap RPKS yang dicadangkan oleh pimpinan terdahulu itu rasanya tak mencukupi. Kerana mereka mempunyai hutang yang minima hutangnya pun RM300,000. Jadi perlu dipikirkan untuk meningkatkan sekurang-kurangnya bagi RM300,000 kemudahan pinjaman daripada kerajaan. Dan ini akan dibayar balik. Bukannya bayar one off, mana ambil duit tu enjoy. Tidak. Supaya untuk mereka, membolehkan mereka memulakan. Dan jika kerajaan bersetuju untuk memberi pinjaman, memberi bantuan ini, hendaklah diperhalusi satu persatu setiap agensi yang melaksanakan pinjaman ini serta yang mengawal selia. Sebab saya dapatan saya banyak kawan-kawan yang mengeluh. Contohnya dulu masa pengumuman kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, bila dia kata dia nak bagi kerajaan memperuntukkan sebanyak 250 bilion dalam ransangan ekonomi. Jadi mereka yang berniaga semua bolehlah mendapatkan pinjaman, bantuan kerajaan. Saya ada 2-3 orang kawan saya. Sebagai contoh, seorang kawan saya, nama dia sahabat saya zaman pergerakan pemuda dulu, Saudara Ayub. Dia menjalankan perniagaan kontrak warga kita yang mahu menunaikan ibadat haji. Jadi tabung haji memberi peruntukan pada dia untuk mengawal selia dan menyelaraskan perjalanan, tempat tinggal, makan dan sebagainya sekitar dalam 1,000 ke 2,000 macam itulah.
Maka tetapi syarat tabung haji mesti mempunyai bilik hotel, mesti mempunyai transport yang mencukupi untuk pengangkutan, untuk keselesaan. Sebab masa itu dulu warga kita yang boleh menunaikan tabung ibadat haji lebih daripada 20,000 orang. Jadi tabung haji tak bolehlah nak jaga 20,000. Jadi diagih-agihkan untuk kamu jaga banyak ni, kamu jaga banyak ini. Dan itu adalah satu bidang perniagaan yang baik. Jadi sahabat saya ni, saudara Datuk Ayub ni, dia sama-sama dalam pemuda dulu. Jadi perniagaan itu okey lah. Tetapi masalah yang dihadapi di negeri Arab, di Mekah ke di Madinah, tok-tok Arab ni, dia mesti sewa hotel itu bukan untuk musim haji saja. Dia menyediakan, okey, berapa bilik kamu nak pakai? Sebab kalau katalah 2,000 orang, sekurang-kurangnya kena ada lebih kurang 400 bilik. Jadi satu bilik tu berapa? Kalau satu bilik tu sewanya satu hari 100 rial lah misalnya. Dia kira setahun sewanya. Jadi getinya sahabat saya ni terpaksa menyewa hotel itu untuk tempoh setahun dan advance setahun. Jadi 2 tahun. Jadi kalaulah dia kena bayar 5 juta, dia kena cari lagi 5 juta, 10 juta bagi pada tok Arab ni yang memiliki hotel. Sebab syarat tabung haji pula, you mesti siap ada, mesti ada tempat tinggal untuk jemaah-jemaah dan penyediaan makanan. Mesti tunjuk, ada kena proof. Siapa tukang masaknya, berapa banyak makanan, kemampuan kamu untuk menjaga jemaah ini. Begitu juga dengan pengangkutan daripada Mekah ke Madinah, daripada lapangan terbang. Jadi jumlahnya saya rasa lebih kurang 10 juta. Bila kena saja COVID ini, di Arab menutup pintu, maka tidak ada jemaah haji. Sedangkan dia dah bayar in advance 2 tahun. Dia pun pergilah jumpa dengan bank, kerana kononnya pimpinan negara mengumumkan ada dalam pakej rancangan ni. Jumpa bank ini pun kata boleh pinjam, boleh jumpa bank ini lulus. Tapi akhirnya dia jumpa 7 buah bank, satu pun tak dapat. Ada pula seorang sahabat saya ni pula lagi, dia menjalankan perniagaan free duty shop. Yang dulu saya dah cakap, free duty shop ni adalah kedai bebas cukai. Jadi banyaklah dalam kedai itu di lapangan terbang, di pelabuhan macam di Langkawi, di Kuala Lumpur, di Sabah, di Sarawak, di Johor. Jadi kedai-kedai ini antara bahan yang paling banyak adalah coklat. Apabila datang COVID, penerbangan, sektor pelancongan tak berjalan langsung, jadi coklat-coklat itu semua habis lupus. Dan beliau mengalami kerugian tidak kurang daripada 5 juta ringgit. Jadi dia minta lah bantuan daripada pihak bank yang kononnya dijanjikan untuk mendapat dalam skim rancangan ekonomi. Saya tak tahulah untuk hari ini, tapi waktu saya berjumpa dengan beliau 2 bulan lalu, dia geleng kepala. Dia geleng kepala. Habis, dia kata. Crash, pulus. Sebab itu ramainya warga kita yang menghampiri untuk jadi muflis. Itu kalau dia jual coklat saja, bagaimana barang yang lain? Inilah keadaannya saudara. Jadi untuk memulakan perniagaan baru, memulihkan ekonomi, pimpinan kerajaan harus memikirkan. Saya tak tahulah macam mana Datuk Ismail Sabri memikirkan dengan timnya, sedangkan belum lagi ada jemaah menterinya, saudara. Jadi dalam kita membicarakan tentang memilih antah di lesung ini, maksud saudara memilih antah. Padi ni mesti ada antah. Di lesung padi ini saya ingin menyantuni juga beberapa pandangan ataupun pertanyaan daripada warga net yang sempat singgah, yang bertanya pada saya melalui kiriman komen-komen mereka. Antaranya lah saudara Anas. Dia kata Assalamualaikum. Dia kata maaflah ganggu waktu-waktu ini. Dia kata dia mohon kalau boleh dalam live saya malam ini timbulkan isu BKC, iaitu bantuan khas COVID-19. Sebenarnya bantuan khas COVID-19 ini masih lagi terhalang. Ramai yang tak dapat. Saya mengharapkan pimpinan negara harus memikirkan soal ini. Ini core problem ni. Sebab dulu dah dijanjikan, kamu suruh diorang duduk di rumah, warga semua duduk di rumah. Janjinya ada bantuan khas untuk COVID-19. Jadi pembayaran sepatutnya dalam bulan Ogos seperti yang dijanjikan oleh Menteri Kewangan sebelum ini. Namun sehingga saat ini tiada sebarang kenyataan. Ialah Menteri Kewangan pun dah tak ada. Jadi sebenarnya rakyat menantikan, amat menantikan, kerana dah putus segala bekalan makanan. Dari bulan Julai lagi tiada sebarang bantuan yang masuk. Sebab itu saya katakan sebelum pimpinan negara mahu mewujudkan
lockdown ataupun perintahkan warga tak boleh keluar rumah, sektor ekonomi terhenti. Jadi bantuan-bantuan begini perlu diberi perhatian. Sabah malam saya menjerit sampai orang kata saya macam-macam lah. Bagi saya tak ada. Bagi saya mengutarakan masalah rakyat. Ini yang paling penting, saudara. Jadi dia kata walaupun Menteri Kewangan baru belum dilantik, rasanya Perdana Menteri boleh beri arahan. Ya, Datuk Ismail Sabri boleh bagi arahan pada bini setiausaha Kementerian Kewangan. Apa yang telah dijanjikan buatlah dulu. Yang dulu janji nak bagi bantuan semua, segala bantuan luluskan dulu. Kemudian bila bentuk kabinet nanti baru disantu satu-satu. Kalau tak sekarang ni segala-galanya standstill dan kita sudah berada dalam minggu ketiga. Kesan daripada suasana politik yang tidak menentu. Kesan daripada waktu itu apakah kerajaan Perikatan Nasional ini kekal atau tidak, berbolok-bolok apa semua, habis minggu. Kena apakah Tan Sri Muhyiddin akan letak jawatan, pertukaran begini apa, semua standstill. Tak ada sesuatu benda yang dilaksanakan pimpinan kerajaan, yang kakitangan kerajaan pun tak boleh nak bergerak. Apabila last kali menteri-menteri semua dah tak ada. Kemudian perlantikan Perdana Menteri. Ini sudah masuk hari keempat, hari kelima ni. Kabinet belum dibentuk lagi. Dan saya yakin ketua-ketua jawatan masih tertunggu-tunggu. Bagi saya, Perdana Menteri boleh keluar ke arahan dah sekarang ni. Sebab dia dah dapat dekri. Dah angkat sumpah, mana dah boleh dah. Kalau ndak, sebab tu saya kata ndak seribu daya, tak ndak seribu dalih. Jangan fikirkan sangat soal politik sekarang ni. Sepatutnya masuk pejabat, panggil ketua setiausaha perbendaharaan, apa yang dijanjikan laksanakan dulu. Rakyat ni sekarang ni. Ini saya bersetujulah dengan pandangan saudara Anas bahawa bantuan BKC ini perlu dilaksanakan seterusnya. Kemudian ini siapa tapi tak ada nama. Dia kata dia minta saya timbulkan malam ni ada yang pergi ke lembaga hasil dalam negeri ataupun telefon berhubung, tapi lembaga hasil dalam negeri jawab pun tak ada. Dan kerana menunggu arahan menerusi tentang pembayaran. Jadi sekarang ni kata pelayar tadi, nama tak ada sini lah. Dia kata takkanlah rakyat pun kencing juga lagi. Ini tentang bila meminta bantuan dan sebagainya melalui sebagai yang diwujudkan, yang disarankan oleh mantan Menteri Kewangan yang dulu melalui lembaga hasil dalam negeri. Pening kepala PM nak lantik kabinet keluarga 69. Itu terpulanglah Sarah. Kemudian ini daripada saudara Abdul Ghani Husin. Dia kata apa jadi dengan cadangan PAU untuk memutuskan hubungan dengan PBBM? Sekarang pun UMNO masih bersama. Jadi apa motif 14 orang ahli-ahli Parlimen UMNO yang menarik diri hingga menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin? Ini persoalan yang ditanyakan oleh saudara Abdul Ghani Husin kepada saya. Saya mengatakan bahawa apa yang diputuskan oleh PAU itu mesti perlu dilaksanakan. Ini agenda parti. Parti mengatakan tak ada kerjasama. Sebab itu saya rasa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dia tengah pening kepala tu. Kalau dia meneruskan kerjasama dengan PBM, berartinya dia mengkhianati kehendak parti. Tak ikut, mungkin tergeledak. Sebab itu saya dah bagi tahu, saya dah beri amaran, saya dah bagi kenyataan lebih awal lagi. Lebih baik dalam keadaan tertentu ni tak payah nak fikir soal jawatan itu. Kerana kita bukan parti yang menang. Saudara. Begitu juga dengan saudara Azim. Dia minta supaya air citra ini dapat ditambah lagi daripada 5,000 kepada 10,000. Ini tuntutan, sebab itu saya gembira bila dengar kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Dia kata pemuda akan terus menuntut dengan 10 tuntutan. Dan yang ini Perdana Menteri kena dengar. Beliau adalah sebagai naib presiden. Perkara ini tentulah dibincangkan sewaktu kita bukan punya kuasa, sewaktu Datuk Ismail Sabri tidak menjadi Perdana Menteri. Tuntutan itu kerana beliau adalah berada dalam pimpinan UMNO. Pemuda dah tuntut. Itu keadaannya, saudara. Ya, saya mengharapkan bahawa apa yang disuarakan oleh saudara Azim ini benar. Bukan nak minta duit apa, nak minta pengeluaran wang mereka dari simpanan wang simpanan pekerja. Bukannya dia nak minta daripada tabung kerajaan, tidak. Dan sebab itu perlu segera disiasat ke mana perginya duit-duit dalam wang simpanan pekerja ni. Kalaulah pelaburan itu tak boleh dicairkan, macam mana cadangan. Dulu yang Bapak Mulia Teguh Razali pernah mencadangkan, dia kata ambil semua
milik surat-surat cagaran ke ataupun bon-bon yang dimiliki oleh kumpulan Wang Simpan Pekerja ni, letakkan dekat Bank Negara supaya Bank Negara boleh mengeluarkan pinjaman kepada KWSP. Jadi bila dah bayar segala keperluan rakyat, kemudian bila ekonomi okey, tebuslah balik. Itu cara bekas Tengku Razali dan mantan Menteri Kewangan. Beliau menyarankan begitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Menteri Kewangan yang lalu. Tidak dilakukan oleh Perdana Menteri yang lalu. Ialah pandangan orang yang tak ada jawatan. Sedangkan ini untuk kebaikan rakyat. Jadi ini iCitra ini sepatutnya kita tak lari. Kita tak lari dengan tuntutan kita sebanyak RM10,000 tuntas. One off. Bukan duit kerajaan, tapi ini duit simpanan warga yang menabung dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Okay, saudara, itu pandangan daripada kawan-kawan yang sempat saya santuni. Yang tak sempat, saya minta maaf lah ya. Kemudian saya agak sedih juga bila dengar kenyataan culipan daripada doktor yang merawat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, apabila beliau disapina oleh Hakim Colin sebab minta dihadir ke mahkamah. Doktor pun kena sapina sekarang. Dia bukan ada salah apa pun. Dia merawat, nak tahulah. Jadi dalam Instagram dia menulis bahawa dia hanya menjalankan tugas dan dia tidak boleh menyatakan apa jenis sakit. Dia tak boleh memberitahu apa penderitaan yang dia alami oleh pesakitnya. Ini adalah etika seorang doktor. Malahan dalam sebuah keluarga pun, kalau ada kawan ni sakit kanser ke, dia tak boleh dedah pada orang. Ini masalah yang dia kata, bahawa dia kata dia tidak memerlukan perhatian siapa. Jadi siapa saja tidak boleh mengarahkan tata cara dia untuk menjalankan tugas dia sebagai doktor. Jadi keutamaan paling besar baginya adalah untuk merawat pesakit tanpa menghiraukan status mereka. Tak kisahlah dia Presiden UMNO ke, ahli UMNO biasa ke, dia menteri ke, dia rakyat biasa ke, dia driver ke, sebagai doktor dia kena buat rawatan. Jadi bila rawatan perlu melakukan pembedahan. Jadi dia terkejut jugalah. Ini doktor ni mana dia main politik? Yang main politik Dr. Mahathir je. Saudara, doktor dia tak ada main politik. Datang pesakit dia akan rawat. Jadi perlu pembedahan, dia melakukan pembedahan. Tapi bila lawyer Hamidi beritahu pada mahkamah, mungkin hakim tak puas hati lah. Jadi Hakim Kolim ni pun biasa juga. Dia kadang-kadang dia marah kalau tak dapat kes berjalan. Macam dia marah. Ketika dia marah bila Datuk Seri Najib diarahkan menghadap Duli Yang Pertuan Agong. Bahawa baginda nitahkan supaya semua ahli-ahli parlimen pergi. Mungkin dia marah. So nasib baiklah tak sapinanya Agong ya. Itu keadaan saudara. Ini sekadar pencerahan. Sebenarnya sekarang ni saudara, rakyat sudah pun menolak Menteri Kabinet yang menjadikan hidup rakyat semakin sengsara. Itu realitinya. Dan mereka membuat keputusan-keputusan yang salah sehingga menyebabkan kadar kematian akibat COVID-19 tidak berkurangan, dan kita adalah merupakan jangkitan COVID yang paling tinggi di dunia. Dan rakyat juga telah pun menolak Menteri Kabinet yang menyebabkan ekonomi negara merudum sehingga ekonomi negara kita ini menjadi antara negara yang terburuk dalam dunia. Jadi sebab itu rakyat meminta kalau boleh Perdana Menteri yang baru jangan lantik lagi mereka ni, dan tak perlu pun mereka berada dalam jemaah menteri. Saya dulu pun dah bercakap, bila kamu dah berada jadi jemaah menteri, kamu bertanggungjawab. Semua yang berada dalam jemaah menteri Tan Sri Muhyiddin, mereka bertanggungjawab. Bukan hanya Tan Sri Muhyiddin, bukan hanya Datuk Ismail Sabri, semua menteri harus bertanggungjawab. Kerana ini adalah satu kolektif, satu tanggungjawab bersama. Sebab itu pembentukan kabinet yang baru di bawah Perdana Menteri yang baru ini, sekarang ni semua orang nak tengok, nak tunggu. Dan rakyat telah pun menyatakan dengan jelas bahawa mereka menolak kabinet dulu yang dianggap yang amat ketara menyusahkan rakyat. Jadi sebab itu dalam waktu yang keduanya kita mengharapkan agar Perdana Menteri perlu menimbangkan secara serius. Kita tak perlu ramai menteri, sebab titah Tuanku Agong, baginda mahu agar tumpuan pertama sekali kerajaan yang ada hari ini adalah untuk menangani masalah COVID-19 dan ekonomi rakyat. Ini dua perkara. Jadi pelantikan menteri itu mesti diutamakan itu dulu. Lantik 3-4 orang dulu pun tak apa. Sebab rakyat tunggu sekarang ni. Rakyat nak tanya macam mana Menteri Kewangan yang baru, apa dia punya dasar dan sebagainya. Dan anda hari ini, Datuk Ismail Sabri, selalu saya katakan bahawa
falsafah ini China mengatakan, lagi tinggi kamu berada di pucuk pohon, lagi kuat angin bertiup. Now you have to face it. Tak ada siapa pun paksa you jadi Perdana Menteri. You yang tak. Jadi bila anda ada di pohon pokok yang tinggi itu, angin bertiup, rasa kalah. Nak kata macam mana? Ini gambarannya. Jadi sebab itu memetik daripada artikel rencana dalam Free Malaysia Today, Datuk Seri Najib telah mempersoalkan bahawa tindakan kerajaan Perikatan Nasional dulu yang mengambil pinjaman 11.5 bilion dalam tempoh 10 hari terakhir itu. Jadi ke mana pergi wang itu? Dia Perdana Menteri kena ambil tanggungjawab lah. Dan kerana waktu itu beliau juga adalah sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi walaupun ada desas-desus mengatakan bahawa Datuk Ismail Sabri akan mengecilkan jumlah kabinetnya, itu adalah tindakan yang baik. Saya dah cakap, kalau dia baik kita puji, kalau tak baik kita balun. Kita tak ada pilih kasih. Tambah-tambah lagi saya merasakan beliau mewakili UMNO. Sebab beliau adalah menteri yang mewakili UMNO. Ni banyak lagi persoalan yang akan kita santun malam ni, saudara. Saudara, sebab itu beliau nak memilih jemaah menteri itu seperti memilih antah di dalam lesung padi. Kena pilih the cream yang terbaik untuk menyantuni kehidupan rakyat. Rakyat amat mengharapkan sekarang ni is your leadership, is your regime now. It is your regime. Kemana you nak bawa negara ini? Bukan hanya jawatan sebagai menteri untuk digahkan. Memanglah sekarang ni ramailah orang mengurung. Macam saya katakan beberapa malam dulu pun, di mana ada gula, situlah banyak semut. Jadi dia kena tahu. Dia kena tahu membezakan yang mana pembodik, yang mana orang ni kerja lain dan tak ada menjilat saja untuk mendapatkan jawatan. Dia kena tahu siapa yang benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai menteri, ataupun siapa yang benar-benar berkeupayaan untuk dijadikan sebagai tim dia. Kabinet ini adalah tim Perdana Menteri. Dia akan mungkin ada dasarnya. So you kena buat dasar, you kena explain. Sebab itu mencari jemaah menteri ini bukan satu benda yang mudah, saudara. Sebab masa saya nak bagi tahu juga, masa Tan Sri Muhyiddin dulu jadi Perdana Menteri, UMNO senaraikan beberapa nama, tapi tak ikut. Tak ada masalah pada kita. Tapi masalah sekarang ni, kenapa pula bila pemimpin UMNO yang jadi Perdana Menteri, mula mereka minta itu dan sebagainya. Dulu pun keadaan sama juga. Tapi UMNO berlapang dada, tak apa. Kau nak pilih orang kau, pilihlah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, UMNO menyokong. UMNO menyokong sebenarnya, mungkin saya tidak tahu. Tetapi bila melihat lama kian melalut dan mengarut. Jadi sebab itu UMNO tarik sokongan. Dan malahan orang daripada PBM dengan angkuhnya, bahawa mereka lah yang terhebat dan sebagainya. Marahlah UMNO. Dan saya nak bagi tahu terus terang, kalau berlaku pilihan raya kali ini, habislah. That's the end of it. Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Sebab itu mereka sekarang ni serang saya, serang siapa saja. Sebab mereka sudah bagai hantu gaya tak bertuan. Dan dia know dia punya fate. Mereka tahu bahawa masa depan politik mereka, career politik mereka, bagi saya sudah berakhir. Saya dah bercakap berkali-kali. A moment apabila sahaja Tan Sri Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri, itulah pengakhiran kepada Parti Peribumi. Sekarang ni mereka berusaha sedaya upaya untuk berada di anjung kuasa. Nak buat macam mana? Sebab itu mereka akan memujuk, mereka akan merayu, malahan membuat ugutan. Saudara, jadi sedapnya mereka tidak menyantuni. Jadi saya melihat sekarang ni kedudukannya amat genting kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebab itu hari ini saya dalam keadaan begini, saya melihat, saya ketawa juga lagi ni. Sekarang ni no Anwar, no DAP. Sekarang ni macam mana? Sebab itu saya katakan bahawa dalam keadaan hari ini, UMNO tidak mempunyai kerusi yang banyak. UMNO kena sedar diri bahawa kita bukan parti dominan. So dulu bila Presiden UMNO nak bercakap-cakap dengan Anwar Ibrahim, tuduh macam-macam. Lencun, lumat, Presiden UMNO kena maki. Nak bawa Anwar, nak bawa DAP. Now Perdana Menteri, apakah kerana beliau sebagai seorang Perdana Menteri boleh buat segala itu? Apakah warga UMNO nak terima? Ini masalah besar, saudara, saya melihat. Apakah ada jajaran baru? Ini baru satu bentuk. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri adalah menyantuni kehendak tuanku. Tuanku kata, carilah jalan. Jadi saudara Adam alias tembak terus yang salah. Betul.
Jadi tuanku minta supaya dalam era tak lama pun, 21 bulan, saya rasa tinggal 20 bulan je lagi sebelum pilihan raya umum, carilah jalan supaya jangan ada perbalahan politik waktu ini. Sama ada daripada parti mana pun bersatu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai dia punya nakoda bahtera Malaysia ini untuk menyelesaikan masalah COVID dan ekonomi negara. Itu permintaan Duli Yang Amat Mulia Tuan Agong. Dan ini disantuni oleh Perdana Menteri. Okey, kita terima. Sebab itu hari ini dia mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, berjumpa dengan Lim Guat Eng, berjumpa dengan Mak Sabu. Cuma persoalannya kenapa 3 orang ni saja? Apakah mau mewujudkan jajaran baru? Sebab itu Anwar Ibrahim tadi dia datang, dia sindir. Macam mana sekarang ni? No Anwar, no DAP. Tak pedih pipi kita. Dan sekarang ni Datuk Ismail Sabri nak jawab macam mana? Tak boleh dah hanya, saya buat ini kerana Agong suruh. Tak boleh. Agong suruh semua. Bukan hanya DAP, bukan hanya PKR, bukan hanya Amanah. Agong suruh semua, termasuklah PAS-nya, PBM-nya, UMNO, sebab Datuk Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO. Daripada segi Sabah, Sarawak, daripada ini warisan, kena semua. Jadi keadaan ni bagi saya saya sebab itu tengok macam mana no Anwar, no DAP. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi dia dah lihat, dia dah tahu bahawa sampai ketika nanti perlu ada satu bentuk jajaran baru dalam politik negara ni. Negara kita tidak boleh terus kekal dengan ini pemikiran politik yang jumun. Itulah dilontar, tapi bagai nak rak lah. Orang yang pakar menyerang waktu itu adalah yang berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin waktu itu, menteri-menteri. Ramai yang menyerang. Dalam keadaan begini sekarang ni kena seranglah Presiden. Presiden ni Perdana Menteri. Sebab saya jangan lupa pada 20 Mac 2021, saya nak menarik balik pandangan saya pada 20 Mac 2021 melalui media sosial Malaysia Kini. Perdana Menteri sekarang ni, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dia telah mengingatkan ahli-ahli Barisan Nasional, ahli UMNO, dan supaya tidak terpengaruh dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana dikuatiri pemimpin itu mempunyai agenda memecah belahkan parti. Itu tanggal 20 Mac 2021. Saya rekod aja. Jadi apakah? Jadi Perdana Menteri kena buat kenyataan. Kena buat kenyataan bahawa yang sudah tu sudah, kita carilah jajaran baru. Ini, dan saudara, dalam kenyataannya begitu, beliau begitu menyelar habis. Naib Presiden UMNO, Datuk Ismail Sabri Yaakob berkata beliau juga bimbang kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar boleh menimbulkan syak wasangka dalam kalangan pemimpin dan ahli parti. Hari ini tadi Datuk Anwar Ibrahim dia dah habis jumpa, menandatangani memorandum persefahaman. Dia turun dekat kereta tu. Sekarang ni saya dah cakap no Anwar, no DAP. Macam mana? Ya belah bro. Itulah saya katakan. Kita tak boleh nak marah. Apakah yang dilakukan itu? Jadi warga UMNO, sebab itu dari awal dulu saya katakan kena berlapang dada, kena siasat dulu satu persatu. Dan kita tak bolehlah melihat figura Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai musuh yang abadi. Tak boleh begitu, saudara. Sebab itu banyak orang marah dengan saya bila saya mengadakan satu pertemuan, satu pentas pula dengan pimpinan dan PKR dalam live sembang hangit dan sebagainya. Konon-kononnya saya ni sudah mengkhianati parti. Saya kata tidak, kita perlu menyantuni politik matang. Kita boleh berbalah pandangan dan pendapat. Kalaulah parti itu salah, haramkan je lah kerajaan. Tapi bila kerajaan mengizinkan parti-parti politik ini wujud, mana mereka mengikuti lunas-lunas politik negara, menulas-nulas pentadbiran negara. Jadi mereka masing-masing jalanlah cara. Cuma saya tidak mahu lagi rakyat untuk masa akan datang didogmakan pemikiran dengan politik-politik yang jumud, yang serba karut, yang melulu. Sebab itu saya lihat, saudara, kita ni sejarahnya UMNO ni sejarah. Memanglah saudara boleh marah dengan saya. Orang boleh kata saya ni begitu kuatlah ini menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi. Bahawa saya ni memang apa orang kata ini berkempen untuk Datuk. Saya mengatakan bahawa beliau adalah presiden parti.
Selagi beliau menjadi presiden, menjadi tanggungjawab kita. Jangan ganggu kursi itu. Besok bila datang musim pemilihan parti, terpulanglah, bertandinglah. Sebab sejarah ini akan mencatatkan saudara bahawa kita kalah. Kena terima hakikat UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya 9 Mei yang ke-14 dulu. Dan sejarah juga akan mencatatkan. Kerana dalam tempoh itu lebih kurang 40 bulan lamanya, akhirnya UMNO yang kalah itu sudah pun berada di anjung kuasa di Perdana. Satu benda yang tidak terfikir oleh orang. Inilah yang dikatakan hala tuju dan strategi. Takkan dia nak cerita. Dan sekarang ni dia bukan meletakkan kepentingan diri dia. Tak ada pun dia kata I must be the Prime Minister. Tak ada. Datuk Ismail Sabri, jalanlah. Yang penting UMNO must take the lead supaya segala aspirasi UMNO dia dapat diterjemahkan. Dan menjadi tanggungjawab Datuk Ismail Sabri sekarang ni menterjemahkan apa saja perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO pertama sekali adalah memelihara dan mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, mempertahankan negara kita. Dan paling penting sekarang ni adalah menjaga kehidupan rakyat. UMNO dari rakyat untuk rakyat. Dan sekarang hasil kelecek sana, kelecek si politik, biasalah. Tapi mereka mendapat labanya. So, kadang-kadang saya bersimpati dengan Presiden UMNO. Beliau tersadai di hospital. Tapi di saat beliau dirawat, menerima rawatan di hospital, Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kalangan mereka yang lalai dan apa semua tu merayakan dan mula berbolong-bodong pula tu menghampiri Perdana Menteri. Maklum sajalah, nak minta jawatan itu, nak mengharapkan ada labanya. Tak mereka mikirkan bahawa selama ini yang dilakukan oleh Datuk Zaid Hamidi ini, apakah ini bukan strategi? Kerana dalam tempoh 39 bulan UMNO berhasil untuk kembali ke Putrajaya. Jangan lupa waktu ucapan perasmian, ucapan dasar Presiden UMNO pada tahun 2019, dia menyatakan sebelum pilihan raya UMNO akan kembali berada di anjung kuasa. Itu dah lapaskan. Tapi waktu beliau menyatakan itu, beliau diketertawakan. Mana boleh UMNO dah kalah? Benar. Inilah dipanggilkan strategic in politics. Saya jangan lupa saudara, bila saja ini kalah perang di Vietnam, askar mereka cabut lagi. Kalah perang Desert Storm, Amerika punya senang cabut lagi. Presiden Afghanistan lari lentang pukang. Tapi Presiden UMNO kekal walaupun dia ditekan. Hari ini warga UMNO kena berterima kasih kepada Zaid Hamidi. Saya cakap terus terang, kerana kalaulah waktu itu dia ikut kehendak Dr. Mahathir, bubarkan UMNO, hari ini orang tak pandang dah UMNO. Hari ini siapa pun tak akan ambil tahu tentang UMNO. Tapi biarlah, dia kata dia redha. Nak bawa aku ke mahkamah pun bawalah, nak tuduh aku pun tuduhlah. Begitu juga Datuk Najib, kita harus mempertahankan UMNO, come at any cost. Dan hari ini suka tak suka, kena terima hakikat UMNO sudah berada di anjung kuasa. Terpulanglah pada Datuk Ismail Sabri untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengikut kehendak apa yang disuarakan oleh UMNO. Jadi jangan mengambil keputusan yang bukan-bukan. Dan warga UMNO sekarang ni saya nak tanya macam mana? No Anwar, no DAP. So now nak pecat Perdana Menteri. Ini gambaran. Saya rasa dalam keadaan begini, bila kita berpolitik, kita kena berlapang dada. Saudara, kita tak boleh kalau sesuatu yang dicetuskan oleh pemimpin, dia melihat masa depan. What shall we do? Sebab itu bila apa yang dilakukan, dia juga kena ingat Datuk Zaid Hamidi adalah dinasihati oleh Yang Berhormat Malaysia Tengku Razali Hamzah. Tengku Razali Hamzah tak pernah memaki Aman Anwar. Malah dia kata Anwar juga adalah antara calon terbaik untuk memimpin UMNO, memimpin negara. Saudara, jadi mesti ada perbincangan, mestilah ada restu. Tapi orang tak nampak, jadi takkanlah nak cerita semua. Presiden adalah dia punya privasinya. Tetapi kalangan orang sekarang ni, sebab itu hari ini saudara, masih ada lagi usaha untuk mengharamkan UMNO. Warga UMNO kena sedar. Warga UMNO kena sedar, masih lagi di kalangan mereka yang pernah menjadi anggota kabinet dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin, dan juga menteri-menteri apa semua tu, yang mereka mengikut kenyataan daripada ROS. Pegawai ROS dia kata dia ditekan oleh pimpinan supaya mengharamkan UMNO, minta supaya ada pemilihan.
Nah, sekarang ni kau ada pemilihan. Apakah kita masih lagi nak berterabur? Saya nak bagi tahu terus terang, saudara ya. Akhirnya Datuk Ismail Sabri terpaksa menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjemput pimpinan DAP, menjemput saudara Mat Sabu kerana sebagai perisai. Seandainya dalam pembentukan kabinet yang akan diumumkan oleh beliau sehari dua lagi ni, kalau ini mengecilkan hati warga PBM, paling tidak dia dah ada sokongan daripada DAP 42 kursi, Keadilan ada 39 kursi, Amanah ada 11 kursi. Jadi kalau ini mengecilkan hati, kononnya mereka mengatakan PBM mempunyai 51 kursi, boleh memastikan naib Presiden UMNO ini tumbang, kerajaan ini tumbang, dia sudah pun membuat jajaran baru supaya kerajaan ini stabil. Yang paling penting adalah menyantuni kehendak Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, mahukan kerajaan yang stabil dan mahukan perdamaian dalam politik. Lain tak ada, adalah demi untuk rakyat. Jadi saudara AKA Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kalau tak bersekongkol dengan DAP, insya-Allah akan menjadi salah seorang pemimpin yang dihormati. Saya bagi tahu siapa sahaja. Masalah sekarang ni kita didoktrinkan dalam pemikiran kita. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Malahan adanya pelbagai fitnah. Saya mengharapkan agar saudara Syuami Ramli, saya bersetuju. UMNO ni kadang-kadang tak sedar diri. Dan hari ini kena ingat, kita ni parti kecil yang ada kesempatan berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Terimalah hakikat. Jangan lagi kita nak tunjuk bahawa kita nak jadi abang besar. Sebab sekarang ni ada abang besar lain. Jadilah, jangan. Kalau tidak, musim pilihan raya nanti, saya yakin kalau selepas keluar daripada hospital nanti, Presiden UMNO tentulah punya strateginya. InsyaAllah pilihan raya umum akan datang, UMNO harus bangkit dan terus bangkit untuk memastikan bahawa kita adalah dominan kuasa politik di bumi ini. So, kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.